Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nuruliana binti Samsul Bahari dan ahli kumpulan saya Suci Kesuma, Nurul Jannah, Azura Diana dan Muhammad Ilham. Hari ini kami akan membentangkan tentang isu Kepulauan Spratly. Pengenalan bagi Kepulauan Spratly adalah konflik Kepulauan Spratly adalah pertikaian yang sangat rumit dan berpanjangan sehingga melibatkan beberapa buah negara yang mendakwa Kepulauan Spratly adalah pemilikan mereka. Negara-negara yang mendakwa Kepulauan Spratly adalah sebahagian daripada negara mereka adalah negara China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei dan juga Malaysia. Kepulauan Spratly ini adalah sebuah kepulauan yang mempunyai nilai strategik, ekonomi dan alam sekitar yang signifikan. Terdapat beberapa usaha yang dilakukan untuk menangani konflik ini, antaranya melibatkan perundingan diplomatik, timbang tara dan dialog multilateral. Perjanjian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut (UNCLOS) berfungsi sebagai rangka kerja undang-undang untuk menentukan sepadan maritim dan hak negara pesisir. Tetapi aplikasi dan implementasinya bergantung pada pandangan yang berbeza di kalangan negara-negara yang mendakwa Kepulauan Spratly adalah milik mereka. Konflik Kepulauan Spratly ini mempunyai implikasi serantau dan antarabangsa yang lebih luas. Ia mempengaruhi kestabilan serantau, keselamatan maritim dan keseimbangan kuasa di negara rantau Asia Pasifik. Negara-negara di luar serantau ini seperti Amerika Syarikat, Jepun dan Australia telah menyuarakan kebimbangan dan kerisauan mereka dan memberi sokongan kepada beberapa negara yang mendakwa pemilikan Kepulauan Spratly. Menangani konflik Kepulauan Spratly ini memerlukan pendekatan yang berhati-hati dan komprehensif, merangkumi diplomatik, timbang rasa, pertimbangan undang-undang, pengurusan sumber daya alam dan kerjasama serantau. Okey, apa punca atau pencetus kepada konflik ini? Konflik Kepulauan Spratly ini timbul daripada beberapa punca yang kompleks sehingga mengambil beberapa pendekatan untuk penyelesaian. Berikut adalah beberapa faktor utama menyumbang kepada berlakunya konflik ini. Yang pertama adalah kedudukan geografi dan latar sejarah. Negara-negara yang terlibat dalam konflik ini mendakwa kepemilikan Kepulauan Spratly berdasarkan sejarah dan faktor geografi. Sejarah merujuk kepada pendapat bahawa pulau-pulau tersebut telah lama diperintah oleh negara mereka. Faktor geografi melibatkan jarak geografi, saling berkaitan atau komitmen yang sama yang berdekatan dengan kepulauan tersebut. Sumber daya alam yang kaya. Kepulauan Spratly dikatakan memiliki sumber daya alam yang limpah seperti minyak, gas asli dan perikanan yang bernilai. Kuasa ke atas wilayah ini memberi hak eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam yang berpotensi. Faktor keamanan dan strategi. Laut Cina Selatan di mana Kepulauan Spratly ini terletak adalah laluan maritim yang penting dan kawasan strategi bagi pelayaran antarabangsa. Nasionalisme dan identiti kebangsaan. Isu kedaulatan dan hak kemilikan terhadap kepulauan ini sering dikaitkan dengan nasionalisme dan identiti kebangsaan. Penyentuhan politik dan populariti dalam kalangan rakyat tempatan juga merupakan faktor penting yang mendorong negara-negara untuk menegak hak mereka ke atas Kepulauan Spratly. Yang seterusnya, ketidaktentuan undang-undang, kesamaran sepadan, pertikaian mengenai implementasi penggunaan undang-undang antarabangsa terutamanya perjanjian UNCLOS, memainkan peranan ketidaktentuan sepadan maritim. Yang terakhir adalah kegagalan diplomasi dan ketidaksepakatan. Usaha-usaha diplomatik untuk mencapai penyelesaian damai konflik ini telah menghadapi cabaran yang besar. Ketidaksepakatan mengenai pendekatan dan strategi yang berbeza di antara negara-negara yang terlibat sering menghalang kemajuan dalam perundingan. Kombinasi faktor-faktor ini telah menghasilkan ketegangan yang berpanjangan dan meningkatkan risiko konflik di Kepulauan Spratly. Memahami punca-punca penting ini dalam membentuk pendekatan perundingan yang efektif bagi mencari penyelesaian yang berkekalan. Seterusnya, kita akan pergi kepada pihak yang terlibat di dalam konflik. Ada beberapa negara yang terlibat dalam konflik Kepulauan Spratly. Contohnya adalah negara China. China mendakwa bahawa mereka adalah wilayah paling luas di Kepulauan Spratly. Mereka menganggap sebahagian integrator dari wilayah mereka adalah melakukan aktivitas pembangunan termasuk pembangunan pulau buatan dan eksploitasi militer di beberapa tempat di kepulauan tersebut.
Seterusnya adalah Taiwan. Taiwan juga mendakwa Perintah Seperseria mereka mengikuti dakwaan yang serupa dengan China, menegaskan kedaulatan mereka berdasarkan klaim sejarah. Seterusnya Vietnam adalah satu negara yang mempunyai vokal dalam bentuk wilayah Kepulauan Seperti. Mereka memiliki wilayah mendakwa mempunyai sejarah dan geografi serta melakukan aktiviti pembangunan. Filipina juga mendakwa sebahagian dari provinsi ini dengan dasar geografi sejarah hukum antarabangsa, manakala Malaysia mengatakan beberapa pulau di Kepulauan Seperti dengan landasan industrial dan geografi. Brunei juga mengatakan bahawa terdapat sebahagian wilayah Kepulauan Seperti mendakwa Brunei berdasarkan geografi dan wilayah maritim mereka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Yasir, matrik nombor 274411. Saya akan teruskan berkenaan dengan tajuk utama bulan kami iaitu isu Kepulauan Spratly. So, saya akan meneruskan bahagian berkenaan dengan kronologi konflik. Okey, pertama sekali pada tahun 1986, Filipina mengklaim kedaulatan ke atas Kepulauan Pulau Kelayan, ya, sebahagian daripada Kepulauan Spratly. Seterusnya, 1970, Vietnam dan China mula menduduki dan menubuhkan kehadiran tentera di pulau-pulau yang berbeza di Kepulauan Spratly. Dan seterusnya, pada tahun 1988, China dan Vietnam terlibat dalam pergaduhan tengah laut berhampiran Reef Johnson Soft yang mengakibatkan kematian puluhan askar Vietnam, dan China menguasai reef tersebut. Pada tahun 1992 pula, Filipina menyatakan Kepulauan Spratly sebagai sebahagian daripada wilayah dan mengubah nama kepulauan kepada mengubah nama kumpulan Pulau Ketayan. Dan seterusnya pada 1995, China menduduki Reef Mischief yang sebelum ini dituntut oleh Filipina. Pada tahun 1999, Malaysia membina struktur dan pangkalan tentera laut di Reef Shallow. Pada tahun 2002, deklarasi mengenai perilaku pihak-pihak di Laut Selatan (EOC) ditandatangani oleh China dan negara-negara ketua negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) termasuk negara yang terlibat. Pada tahun 2012 pula, kegiatan send-off di Reef Scarborough terjadi antara China dan Filipina setelah China secara efektif menguasai reef tersebut dengan mencegah nelayan Filipina mengakses darat tersebut. Pada tahun 2013 pula, Filipina memulakan kes timbang tara terhadap China di bawah Convocation Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Undang-Undang Laut UNCLOS, mencabar tuntutan dan aktivisnya di Laut China Selatan termasuklah Kepulauan Spratly. Pada tahun 2006, Pengadilan Tetap Arbitris iaitu PCA memutuskan untuk kepentingan Filipina menyatakan bahawa klaim Garis 9 China tidak memiliki dasar hukum dan bahawa China melanggar hak kedaulatan Filipina di zona ekonomi eksklusif di Filipina. Pada tahun 2017, Filipina di bawah pimpinan Presiden Rodrigo Duterte menggunakan pendekatan yang lebih mendamai terhadap China yang membawa kepada peningkatan dalam hubungan dua hala. Perubahan ini menjejaskan dinamik konflik dan usaha kerjasama serantau. Dan yang terakhir sekali, pada tahun 2020, China terus menegaskan kehadiran dan kawalan ke atas pulau yang dipertikaikan menyatukan tutan wilayahnya melalui aktiviti tebus guna tanah dan pembinaan. Seterusnya, proses rundingan. Ini adalah antara negara-negara yang terlibat seperti China, Filipina, Taiwan, Indonesia, Brunei, Malaysia, ASEAN, Amerika Syarikat dan Ketuhanan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Seterusnya adalah peringkat rundingan. Okey, pertama sekali, kita dapat tahu proses rundingan ini untuk isu kemanusiaan berkaitan dengan, pertama ada dialog diplomasi, di mana dialog diplomasi ini adalah saya dapat rumuskan mengadakan perbincangan dua hala atau pelbagai isu ataupun pelbagai yang kata macam rundingan yang dibuat secara forum. Sebagai contoh, Kemuncak ASEAN. Yang kedua pula, rundingan rangka kerja, ianya melibatkan penubuhan rangka kerja untuk meneliti isu Kepulauan Spratly dengan lebih mendalam. So, yang ketiga, pembentukan peraturan dan prosedur. Ini lebih kepada mengawal aktiviti Pulau Spratly dengan mewujudkan kod kelakuan. Dan yang keempat, rundingan berkenaan tuntutan wilayah, iaitu rundingan secara terus kepada pihak yang berkonflik. So, yang kelima, pengantaraan atau pengantaraan luar, iaitu melibatkan pihak ketiga yang mampu membuat keputusan atas kepakaran dalam menyelesaikan sesuatu pertikaian.
So, dan yang terakhir, pelaksanaan dan pemantauan. Ini adalah proses rundingan yang telah mendapat persetujuan, dan seterusnya melaksanakan apa intipati penting daripada persetujuan yang telah dibuat. So, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya giliran saya untuk buat pembentangan mengenai cara pengurusan untuk membuat rundingan. Sebelum saya teruskan, saya kenalkan diri saya, nama Suci Kesuma binti Bashir Johan, nombor matrik 266374. Okey, seterusnya adalah cara pengurusan rundingan, yang mana dalam cara pengurusan ini terdiri daripada strategi, taktik dan komunikasi. Okey, untuk cara pengurusan rundingan strategik, dalam strategik terdapat beberapa pengurusan rundingan yang melibatkan pengurusan strategik yang kompleks. Untuk menyelesaikan konflik Kepulauan Spratly ini, saya telah membuat secara terperinci beberapa strategi yang boleh digunakan. Antaranya adalah pendekatan diplomasi. Pendekatan diplomasi ini adalah merupakan strategi penting dalam menguruskan rundingan. Pendekatan ini melibatkan dialog terbuka, persefahaman bersama dan mencari persetujuan melalui rundingan yang meminda. Seterusnya adalah strategi pemilihan pendekatan. Adalah penting untuk memilih pendekatan yang betul dalam membuat perundingan, undang-undang dan prinsip antarabangsa. Pendekatan ini boleh menjadi pendekatan kerjasama, kolaboratif dan kepentingan dan kedudukan setiap pihak yang terlibat boleh membantu dalam menentukan pendekatan yang paling sesuai untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan antara satu sama lain. Seterusnya, pembentukan perikatan. Pembentukan perikatan merupakan negara yang mempunyai kepentingan yang sama dalam mencari penyelesaian konflik yang boleh membentuk pakatan atau gabungan. Perikatan ini boleh meningkatkan kuasa tawar-menawar dalam rundingan dan memberikan sokongan politik dan diplomatik untuk negara yang lebih lemah. Kerjasama serantau dan antarabangsa juga dapat mengukuhkan kedudukan negara yang terlibat dalam konflik. Seterusnya adalah penggunaan undang-undang dan prinsip antarabangsa. Penggunaan undang-undang antarabangsa dan prinsip yang diiktiraf secara global boleh menjadi strategik yang penting dalam penyelesaian konflik. Memetik undang-undang laut antarabangsa seperti Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai undang-undang laut UNCLOS, ianya boleh menjadi asas untuk menyokong tuntutan dan mengawal selia aktiviti di kawasan konflik. Ini boleh menyebabkan rangka kerja undang-undang yang jelas untuk membuat rundingan. Seterusnya, pengantaraan dan penimbangtara luar. Ianya melibatkan pihak ketiga yang neutral dan dipercayai sebagai pengantara atau pengantara yang boleh membantu menguruskan rundingan. Pengantara luar juga boleh membantu memudahkan dialog antara pihak yang terlibat, membantu mengenal pasti persamaan dan perbezaan. Ianya juga membantu mencapai persetujuan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Seterusnya, peningkatan kerjasama dan pembinaan kepercayaan. Membina kerjasama dan mengukuhkan kepercayaan antara negara yang terlibat boleh menjadi strategi yang penting dalam pengurusan rundingan. Ini boleh dicapai melalui pertukaran budaya dan dialog pendidikan, kerjasama ekonomi atau aktiviti bersama yang lain. Seterusnya, menangani isu keselamatan. Konflik Kepulauan Spratly juga mempunyai dimensi keselamatan yang ketara. Oleh itu, strategi pengurusan rundingan harus merangkumi langkah-langkah untuk menangani sebarang kebimbangan keselamatan yang mungkin timbul. Ini boleh melibatkan perbincangan mengenai mengurangkan ketegangan antara kedua belah pihak, mengurangkan aktiviti ketenteraan di rantau ini atau membangunkan mekanisme keselamatan bersama yang boleh membina kepercayaan antara pihak yang terlibat.
Seterusnya, pengurusan sumber asli. Satu punca perbalahan dalam konflik Kepulauan Spratly ialah sumber asli yang banyak dalam kepulauan ini. Ianya termasuk potensi minyak, gas asli dan ikan. Strategi pengurusan tawar-menawar harus merangkumi usaha untuk mengawal selia eksploitasi sumber dengan cara yang adil dan mampan. Ianya melibatkan perkongsian untung yang adil, penguatkuasaan undang-undang terhadap penangkapan ikan secara haram dan pembangunan kerjasama dalam pengurusan sumber asli. Yang seterusnya ialah komitmen kepada penyelesaian secara baik. Aspek penting dalam mengurus perundingan adalah memastikan komitmen semua pihak yang terlibat untuk mencari penyelesaian yang baik. Ini melibatkan penegasan kepentingan penyelesaian melalui dialog, rundingan dan undang-undang antarabangsa. Mengemukakan prinsip seperti menghormati kedaulatan, integriti wilayah dan keadilan boleh membantu mewujudkan iklim dan menyokong penyelesaian yang aman. Selain itu, ianya membina kapasiti dan kepakaran adalah cara pengurusan rundingan. Negara yang terlibat dalam konflik Kepulauan Spratly perlu membina kapasiti dan kepakaran dalam menguruskan rundingan. Ini boleh melibatkan latihan diplomatik, pembinaan kapasiti undang-undang dan peningkatan pemahaman tentang undang-undang antarabangsa mengenai isu laut. Cara pengurusan strategik yang seterusnya adalah melalui taktik. Dalam mengatur rundingan untuk menyelesaikan konflik Kepulauan Spratly, pelbagai taktik boleh digunakan. Antaranya adalah taktik rundingan bersepakatan. Taktik ini melibatkan usaha untuk mencapai persetujuan yang menampung kepentingan semua pihak yang terlibat. Rundingan bersepakatan selalunya melibatkan pengorbanan dan hadiah daripada setiap pihak untuk mencapai persetujuan yang boleh diterima oleh semua pihak. Taktik ini memerlukan fleksibiliti dan persefahaman bersama dalam mengejar penyelesaian yang saling menguntungkan. Taktik seterusnya adalah taktik gabungan. Membentuk gabungan atau pakatan dengan negara yang mempunyai kepentingan yang sama boleh menjadi taktik yang berkesan. Penggabungan kuasa dan kepentingan bersama boleh mengukuhkan kedudukan negara yang terlibat dalam rundingan. Selain itu, taktik pertukaran juga digunakan dalam pengurusan strategik. Taktik ini melibatkan pertukaran faedah atau konsesi antara pihak yang terlibat dalam rundingan. Pertukaran ini mungkin melibatkan penawaran bersama kelebihan ekonomi, keselamatan ataupun politik. Pertukaran ini juga boleh membantu kepulangan modal dan mewujudkan iklim yang lebih kondusif untuk mencapai persetujuan. Seterusnya, taktik penggantungan. Dalam sesetengah situasi, taktik penggantungan boleh digunakan untuk mengekalkan status quo buat sementara waktu. Ini boleh memberi masa dan ruang untuk rundingan yang selanjutnya, iaitu membenarkan pihak menilai semula kedudukan mereka atau mengurangkan ketegangan buat sementara waktu dalam konflik. Penggantungan ini juga mesti dilakukan dalam matlamat utama penyelesaian yang lebih baik dan tidak digunakan untuk memanjangkan atau memburukkan lagi konflik. Untuk cara pengurusan strategik, taktik yang seterusnya adalah taktik menggunakan undang-undang antarabangsa. Menggunakan undang-undang antarabangsa seperti UNCLOS boleh menjadi taktik yang berkesan dalam menguruskan rundingan. Merujuk kepada undang-undang antarabangsa, ianya boleh menyediakan asas undang-undang yang kukuh. Cara pengurusan rundingan yang terakhir adalah melalui komunikasi. Komunikasi dalam pengurusan rundingan untuk menyelesaikan konflik Kepulauan Spratly mempunyai peranan yang sangat penting. Antara komunikasi yang digunakan adalah komunikasi terbuka dan telus.
Ianya merupakan prinsip asas dalam menguruskan rundingan. Pihak-pihak yang terlibat mestilah berkomunikasi secara jujur dan terbuka mengenai kepentingan, kedudukan dan objektif mereka. Ketulusan dalam komunikasi boleh membantu membina kepercayaan di kalangan pihak-pihak yang terlibat dan mewujudkan ruang untuk dialog yang lebih berkesan. Komunikasi yang seterusnya adalah dialog konstruktif. Komunikasi dalam rundingan yang harus memberi tumpuan kepada dialog. Ia melibatkan saling mendengar, persefahaman dan saling menghormati pandangan dan kepentingan pihak lain. Dialog konstruktif membolehkan pihak-pihak untuk menyatakan kebimbangan, kepentingan dan cadangan mereka. Ianya adalah komunikasi yang berkesan dalam mencari penyelesaian yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Seterusnya ialah pengurusan konflik komunikasi. Konflik dalam rundingan adalah perkara yang biasa, tetapi ianya penting untuk menguruskan konflik komunikasi dengan bijak. Pihak-pihak mestilah dapat mengenal pasti konflik yang timbul, menyelesaikan perselisihan dengan cara yang membina dan mencari titik persetujuan. Pengurusan konflik komunikasi melibatkan keupayaan menguruskan emosi, mengekalkan sikap terbuka dan mencari cara yang berkesan dalam menyelesaikan perbezaan. Seterusnya adalah komunikasi antara pihak dalaman. Komunikasi yang berkesan antara pihak dalaman sesebuah negara mahupun entiti yang terlibat dalam rundingan adalah amat penting. Penyelarasan yang baik antara kerajaan, diplomat, pakar undang-undang dan pihak berkepentingan dalaman yang lain dapat memastikan konsistensi dan kejelasan kedudukan negara dalam membuat rundingan. Komunikasi yang baik juga memudahkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang perlu dihadapi dan strategi yang akan diguna pakai. Untuk komunikasi yang terakhir sekali adalah komunikasi antara pihak. Komunikasi antara pihak-pihak adalah aspek utama dalam menguruskan perundingan. Pihak yang terlibat mestilah berkomunikasi secara langsung, sama ada melalui mesyuarat bersemuka, mesyuarat diplomatik ataupun melalui saluran komunikasi yang lain. Komunikasi antara pihak membolehkan pertukaran maklumat, penjelasan kedudukan dan mencari titik persamaan. Dalam komunikasi ini, pihak-pihak yang terlibat adalah penting untuk menggalakkan persefahaman bersama dan mengekalkan kerjasama yang membina. Sekian, terima kasih. Itu saja pembentangan daripada saya. Untuk bahagian seterusnya, rakan saya akan membuat pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Azura Diana binti Hanafi dengan nombor metrik 266529. Pada hari ini saya akan berkongsi berkaitan maklumat atau fakta isu keperluan Spratly. Pertama, kawasan kaya sumber. Sumber-sumber jadi yang kaya di rantau ini telah menyumbang kepada pertikaian wilayah di kalangan negara-negara yang menuntut hak wilayah. Yang kedua, tuntutan sejarah. Pelbagai negara termasuk China, Taiwan, Vietnam, Filipina dan Brunei juga Malaysia mempunyai tuntutan sejarah kekepulauan Spratly. Yang ketiga, pembinaan dan penyerapan tanah. Beberapa negara yang menuntut wilayah itu, terutamanya China, telah melaksanakan projek pembinaan dan penyerapan tanah berskala besar di Kepulauan Spratly. Yang keempat, kebimbangan alam sekitar. Pembinaan dan aktiviti ketenteraan yang meluas di Kepulauan Spratly telah menimbulkan kebimbangan alam sekitar. Pemusnahan terumbu karang, kepelbagaian marine dan kemerosotan ekosistem adalah antara kesan alam sekitar daripada konflik ini. Seterusnya, kredibiliti dan kuasa perunding. Pelbagai pihak yang terlibat dalam proses rundingan ini, pengaruh ekonomi dan politik China serta kecenderungan untuk menguatkuasakan tuntutan tersebut melalui cara ketenteraan diplomatik memberikan rundingan kelebihan yang besar kepada pihak China. Seterusnya, kehadiran aktif Taiwan di kawasan tersebut dan keupayaan ketenteraannya memberi sumbangan kepada kredibilitinya sebagai pihak yang berkepentingan kepada perundingan. Manakala Vietnam, penglibatan diplomatik yang aktif
persekutuan serantau dan pengaruh ekonomi dan politik yang semakin meningkatkan kredibiliti dan autoriti pihak Vietnam dalam proses perundingan. Kita teruskan dengan hasil rundingan. Konflik Kepulauan Spratly adalah isu yang kompleks dan berterusan dan hasil proses rundingan tetap terhad. Pertama, penerimaan deklarasi mengenai kelakuan pihak-pihak di Laut China Selatan iaitu DOC pada tahun 2002 antara China dan negara-negara anggota Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN. DOC menggalakkan kerjasama, kawalan diri dan penyelesaian aman pertikaian di Laut Cina Selatan termasuk Kepulauan Spratly. Seterusnya, mewujudkan kod tata kelaku COC di Laut China Selatan. Rundingan mengenai COC telah berlangsung selama beberapa tahun antara ASEAN dan China. Walaupun kemajuan yang mencapai persetujuan mengenai kandungan dan pelaksanaan COC telah menjadi isu yang kompleks dan mencabar. Bukan itu sahaja, Filipina telah meneruskan rundingan antarabangsa di bawah UNCLOS. Mendapat keputusan yang baik pada tahun 2016 yang menggugurkan tuntutan Nine Aero Line China dan mengesahkan hak laut tertentu Filipina. Walau bagaimanapun, China menolak keputusan itu dan tidak mengambil bahagian dalam proses timbangan. Sekian sahaja perkongsian daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurujana binti Abdullah. Nombor matrik saya ialah 266279. Okey, analisa untuk kepulauan Spratly ini ialah yang pertama, dialog dan komunikasi konstruktif. Okey, dialog konstruktif adalah asas untuk rundingan yang berjaya. Semua pihak yang terlibat perlu melibatkan diri dalam komunikasi yang terbuka, telus dan hormat. Mendengar dan memahami perspektif masing-masing secara aktif dapat membantu membina kepercayaan dan mewujudkan suasana yang kondusif untuk mencari titik persamaan. Okey, yang kedua ialah rundingan yang berasaskan minat. Okey, rundingan ini strategi rundingan yang berkesan, melibatkan peralihan tumpuan daripada rundingan berasaskan kedudukan kepada rundingan yang berasaskan minat. Pihak-pihak yang terlibat perlu mengenal pasti kepentingan asas dan kebimbangan dan keutamaan masing-masing daripada berpegang kepada kedudukan tetap. Dengan memahami motivasi asas, perunding juga boleh meneroka penyelesaian yang saling menguntungkan yang memenuhi kepentingan asas semua pihak yang terlibat. Okey, yang ketiga ialah pendekatan menang-menang. Okey, pendekatan menang-menang ini ialah mencari hasil yang memenuhi kepentingan semua pihak dan bukannya permainan sifar di mana satu pihak mendapat manfaat kos yang lain. Perunding perlu meneroka pilihan kreatif dan kompromi yang memaksimumkan faedah untuk semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini menggalakkan kerjasama, membina kepercayaan dan meningkatkan peluang untuk mencapai persetujuan yang memuaskan semua pihak. Okay, yang keempat ialah pendamaian dan peranan pihak ketiga. Okey, pendamaian oleh pihak ketiga yang neutral dapat memudahkan proses rundingan. Pendamai yang berpengalaman dapat membantu menyelesaikan perbezaan, menguruskan konflik dan memastikan keadilan. Pelibatan pihak ketiga membawa objektif dan kepakaran yang membimbing pihak-pihak ke arah penyelesaian yang saling menguntungkan dan meningkatkan peluang untuk mencapai penyelesaian yang berjaya. Okay, yang kelima ialah langkah pembinaan amanah. Langkah-langkah pembinaan amanah memainkan peranan penting dalam membina kepercayaan dan mengurangkan ketegangan di kalangan pihak-pihak yang terlibat. Langkah-langkah ini boleh melibatkan projek pembangunan bersama, kerjasama saintifik, pertukaran budaya dan perkongsian maklumat. Okey. Dan yang terakhir ialah pematuhan kepada undang-undang antarabangsa. Okey, rundingan harus berdasarkan prinsip-prinsip undang antarabangsa, khususnya Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut iaitu UNCLOS dalam bahasa singkatannya. Okey, pihak-pihak hendaklah mematuhi rangka kerja undang-undang yang telah ditetapkan, termasuk mekanisme penyelesaian pertikaian Pasifik dan perlindungan hak perkapalan termasuk sumber marine. Menghormati undang-undang antarabangsa yang menyediakan asas yang kukuh untuk rundingan dan menggalakkan kestabilan. Itu adalah rundingan-rundingan untuk kepulauan Spratly ini. Okey. Seterusnya yang terakhir ialah kesimpulan. Okey, kesimpulannya ialah
konflik kepulauan Spratly ini merupakan isu rumit yang melibatkan pelbagai pihak yang menuntut hak mereka di kawasan tersebut. Pertukaran ini berpunca daripada persaingan geopolitik, sumber daya yang banyak dan juga hak maritim di Laut Cina Selatan. Walaupun kita terdapat usaha dalam rundingan dan inisiatif diplomatik, keputusan ini terhad dan penyelesaian yang komprehensif dan muktamad. Pihak-pihak yang terlibat dalam dialog, rundingan dua hala dan forum serantau untuk mencari penyelesaian damai terhadap konflik ini. Lepas tu terdapat beberapa perjanjian seperti deklarasi mengenai kelakuan pihak-pihak di Laut Cina Selatan telah dibuat. Tetapi kekurangan mekanisme penguasaan dan pematuhan telah mengurangkan keberkesanannya. Dan usaha untuk mewujudkan tata kelakuan sebagai perjanjian mengikat masih berjalan dalam perbincangan yang kompleks. Kerebelity dan keberewaan pihak-pihak yang terlibat memegang peran penting dalam proses rundingan, seperti China, dia sebagai kuasa besar lah dengan kekuasaan ketenteraannya, dengan ekonominya yang hebat, mempunyai pengaruh yang signifikan dalam dinamik rundingan. And then negara-negara yang ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei juga mempunyai kredibiliti dalam kuasa yang berbeza berdasarkan faktor-faktor seperti kehadiran tentera, pengaruh politik dan juga pemantauan antarabangsa. Walaupun rundingan ini diteruskan, penyelesaian akhir kepada konflik masih belum dicapai. Komitmen yang lebih kuat diperlukan daripada semua pihak untuk mencapai penyelesaian yang adil berdasarkan sidang-sidang antarabangsa, dialog konstruktif dan kerjasama serantau. Dan penyelesaian selamat dan stabil kepada konflik kepulauan Spratly akan memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat dan memastikan keselamatan dan kestabilan di Laut Cina Selatan. Itu adalah antara kesimpulannya yang kita dapat ringkaskan dalam isu kepulauan Spratly. Itu sahaja pada saya. Sekian, terima kasih.